Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah dalam keadaan Allah sedang redha pada kamu, dan kamu redha terhadap ketentuan Allah pada diri kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu semua di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Yang dihormati pengerusi, imam, ahliatan kuasa masjid, persatuan-persatuan, pimpinan-pimpinan, para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada malam yang baik ini, kita dijemput dan dipanggil untuk berada dalam rumah Allah. Syukurnya pada Allah kerana kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepadanya. Oleh demikian, mari kita sama-sama sebut sepatah daripada bibir kita, sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah kerana Allah bagi lagi peluang untuk kita datang bertamu dalam rumah Allah ini. Dan mudah-mudahan apabila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah dalam rumah Allah ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa didik pada kita dan ajar pada kita, sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Syukur kita dalam ramai-ramai penduduk kawasan kampung kita ini, Allah gerakkan kita untuk kita datang sekejap. Bukan sekadar untuk diri kita saja, tetapi kita menghidupkan satu sunnah yang sentiasa wujud semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada maghrib, menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendidik sahabat-sahabat, membentuk peribadi sahabat-sahabat supaya hidup kita ini sentiasa sama dengan apa yang kita sentiasa sebut dalam doa. Setiap kali mana kita solat, mulut kita tak pernah lagi kita berhenti daripada sebut kalimah ini. Doa yang kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Satu doa yang tiap-tiap kali mana kita solat, kita tak akan tinggal doa ini. Sebanyak kalau kita solat 4 rakaat, kita akan baca juga tiap-tiap rakaat itu kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa doa ni kita
kita semenjak daripada kita akil baligh sampai pada sekarang ini, kita tak berhenti lagi baca doa ni. Walaupun kita tahu sekejap lagi kita akan mati. Katakanlah ada di kalangan kita ni, di kalangan kita yang dia diberitahu lepas pada kamu solat ni, kamu akan mati. Tapi kitanya sendiri waktu mana solat tu, kita akan sebut lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Jawabnya kerana lepas pada kita mati nanti, kita ada lagi jalan yang perlu kita lalui. Tak berhenti dengan hidup di atas dunia ini saja. Tetapi lepas pada kita mati ini, kita akan hidup lagi. Kita akan berjalan lagi. Jalan lepas pada ni ada dua je. Tak sama dengan jalan di atas dunia ni yang banyak. Lepas pada kita mati ni, sama ada kita jalan yang lurus ataupun jalan yang bengkok. Yang sudahnya kemuncak daripada perjalanan yang kita baca tu, ujung dia sama ada syurga Allah. Ataupun kemuncak daripada yang kita baca tu, hujung dia neraka Allah. Dua tu saja perjalanan yang kita lalui semenjak daripada kita hidup ini. Sampailah lepas pada kita mati nanti. Lepas tu kita bangun di akhirat nanti, kita pun akan berjalan lagi untuk menuju ke jalan itu saja. Jalan siapa yang kita baca tu? Jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut alladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah ditunjukkan orang yang diberi nikmat oleh Allah pada mereka. Kalau kita fikir orang yang diberi nikmat ni tentulah orang kaya. Kalau kita fikirlah secara logiknya, orang yang diberi nikmat oleh Allah ini atas dunia ini tentu orang yang menjadi profesor ataupun orang yang ada title dia doktor. Kalau kita fikir logik kita lah, orang yang diberi nikmat ni tentulah orang yang ada pangkat besar ataupun orang yang mempunyai pengaruh follower yang ramai. Ni kot orang yang diberi nikmat. Tapi Allah diajar terus. Hidup ni, orang ni tidak dianggap diberi nikmat. Tapi orang yang diberi nikmat oleh Allah ni, alladzina an'amta alaihim. Siapa orang yang pernah diberi nikmat oleh Allah sebelum daripada kita ni? Allah tunjuk terus. Minalladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Yang pertama, orang yang diberi nikmat atas dunia ni ialah nabi-nabi. Yang kedua, siapa dia? Was-siddiqin. Orang yang sanggup membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi. Minalladzina an'amta alaihim. Siapa orang yang siddiqin ini? Kalau kita baca siddiqin, kita biasa dengar kalimah siddiqin. Orang yang siapa dia? Yang Allah cerita lagi dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebut, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di kalangan orang mukmin tu, di kalangan orang Islam tu, kamu akan dapati orang yang tunjuk benar-benar dia siddiq dengan Allah. Orang yang kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dia dipanggil orang yang as-siddiqin. Orang yang tingkat dia tinggi di sisi Allah. Dia tunjukkan kebenaran siddiq dia. Tunjukkan kebenaran yang dia benar-benar beriman kepada Allah. Sampai peringkat apa dia? Sampai peringkat dia ni, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Apa yang dia berjanji dengan Allah ini, dia tunjuk betul-betul. Sampai faminhum man qada nahbah. Sampai mereka gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Mereka ni boleh bertahan. Sampai mereka ni bertahan. Untuk apa dia? Untuk gugur juga di jalan Allah. Ni orang panggil as-siddiqin. Orang yang hidup dia benar-benar tunjuk pengabdian diri kepada Allah. Kemudian siapa lagi? Orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minas siddiqin wasyuhada. Orang yang mati syahid. Yang sanggup untuk mati berjuang di jalan Allah. Siapa lagi yang diberi nikmat oleh Allah? Wassalihin. Orang yang salih. Mungkin kita ni as-salihin lah insya-Allah. Kita yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga lah. Kita berdoa. Kita minta sangat supaya Allah masukkan kita. Kalau tak masuk pun
orang yang diberi nikmat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita masuk golongan as-salihin. As-salihin ni maksudnya orang-orang yang soleh. Yang hidup dia sentiasa diberi nikmat petunjuk oleh Allah. Macam mana cara orang yang diberi yang keempat ini? Salah satu caranya, Allah hadirkan kita ke majlis ilmu. Bila Allah hadirkan kita ke majlis ilmu ini, benda yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan, jalan kita yang sebenar. Dalam hidup kita ni, kita tak boleh jadi macam orang-orang yang ada lagi dua kelompok selain daripada orang yang ditunjuk oleh Allah ni. Kelompok yang besar di atas dunia ni yang kita kena fahamnya ialah orang kafir. Orang kafir, dan yang kedua kelompok yang disebut dengan munafik. Dua-dua ni kita tak boleh masuk. Jangan kita masukkan diri kita dalam kelompok ini. Tetapi kita kena masuk di kalangan kelompok orang yang diberi nikmat oleh Allah. Alladzina an'amta alaihim. Orang diberi nikmat ini. Kenapa orang ni kita nak sangat masuknya? Lalu kita jawab dengan ayat yang saya baca, yang dibaca awal-awal tadi. Sampai satu peringkat, satu ketika nanti kita tahu kita ni dapat nikmat oleh Allah, kita akan dengar suara waktu mana, saat mana berakhirnya perjalanan hidup kita di atas dunia. Saat mana masa kita dah sampai ke muncak dah hidup. Allah tak jadi dah ada lagi untuk kita nak teruskan hidup atas dunia. Allah jadikan kematian pada setiap di kalangan kita. Semua di kalangan kita ni akan berlaku kematian. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Kita sentiasa faham ayat ni. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang menyawa, dia akan merasai kematian. Ni Allah ajar. Kamu tak payah ceritalah, kamu ustaz ke, kamu yang berhormat ke, kamu tuanku ke, kamu raja ke, kamu apa ke. Bila sebut kamu ni menyawa, kamu kena rasa juga mati. Bukan soal yang disebut dengan mati itu mati begitu sebagaimana dipahami oleh orang kafir. Orang kafir dia faham bila mati, maka habis dah segala-galanya dalam hidup. Kerana bagi mereka, dunia ni merupakan syurga dalam hidup. Kehidupan orang kafir. Ni Rasulullah sendiri sebut ni. Ad-dunya sijnul lil mu'min wa jannatul lil kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Orang kafir dan satu lagi kelompok dipanggil munafik. Orang munafik pun sama juga. Tapi orang mukmin tak. Orang mukmin diajar supaya hidup ni lepas pada kita hidup di dunia, kita kena hidup lagi dalam kubur. Kena kejap lagi kita hidup. Hidup ke tak hidup kita lepas pada kita mati ni? Hidup. Allah ajar demikian. Nak suruh kita ditahu yang kita ni akan hidup balik. Allah jadikan setiap hari yang kita lalui ni, ada masa kita tidur malam. Bila tiap-tiap kali mana kita tidur, itu latihan Allah. Allah sedang melatih kita. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Tidur ni latihan untuk mati. Dipanggil demikian. Satu, bila kita nak tidur malam, kita diajar supaya baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama kamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dan tuan-tuan pun tahu, bila kita tidur tu, kita yakin dah mati ni. Tak ada jaminan boleh hidup balik. Bila kita tidur malam, letak je kepala kita di atas bantal kita tu, kita sebut terus. Bismillahi wada'tu jambi. Dengan nama kamu, ya Allah, aku letak tu badan aku. Wa bika arfa'u. Lepas pada ni roh ni akan keluar sikit demi sedikit daripada badan kita. Sambil-sambil dia keluar tu, kita pun minta dengan Allah. In amsaktahu faghfir lahu. Ya Allah, kalaulah roh aku ni kamu tahan, kamu tak hantar balik, tolong ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Wa in arsaltahu, kalau kamu hantar balik roh aku ni, ya Allah, besok hidup balik aku. Fahfazhu min ibadikas salihin. Ya Allah, tolong jagakanlah aku ni, biar aku ni di kalangan hamba kamu yang salih, ya Allah. Ni tuan-tuan baca ke tak baca, wallahu a'lam lah. Tapi ni hakikat yang kita lalui. Allah dia nak suruh kita faham, kamu ni mati, kamu ni mati. Kamu kena ingat, kamu ni bakal mati. Lepas pada kita hidup balik besok, pagi tadi kita hidup balik. Waktu mana kita celak je mata, mulut kita mula sebut balik.
Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang hidupkan balik aku. Sebelum lepas pada tu kita sebut ba'dama amatana. Semalam aku mati dah ya Allah. Ba'dama amatana. Semalam aku dah mati dah ya Allah. Tapi hari ni hidup balik. Kamu hidupkan balik. Wa ilaihin nusyur. Tapi hujung tu kita sebut balik. Kita akan dikembalikan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kenapa saya mukaddimahkan tajuk ni? Macam tuan-tuan jadi pening sikit. Ustaz ni nak cerita apa ni sebenarnya? Saya nak sebut bahawa kita hidup orang mukmin ni ada matlamat. Kita hidup orang mukmin ni bukan hidup macam orang kafir hidup. Orang munafik hidup. Orang kafir hidup, orang munafik hidup, matlamat dia dunia je. Tetapi hidup orang mukmin ni, matlamat kita mesti masuk dalam syurga Allah. Matlamat dalam hidup kita. Tak ada manfaat kita hidup. Tak ada manfaat kita hidup di dunia. Kaya kita, rumah besar kita, pengaruh ramai kita, segala benda atas dunia ada. Bila kita mati masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat kita hidup. Hidup ni biar bermanfaat. Hidup ni jangan jadi macam orang kafir. Orang kafir segala-gala ada atas dunia. Jangan jadi macam orang munafik. Orang munafik segala-gala dia dapat di atas dunia. Tapi bila dia mati masuk dalam kubur je, masuk neraka terus. Jalan bangun di padang mahsyar ke neraka terus. Sampai di penghujung hidup ke neraka. Apa manfaat kita hidup demikian? Hidup orang mukmin ni biarlah kita susah sikit di dunia dalam mentaati perintah Allah. Tapi bila kita masuk kubur, kubur kita jadi lapang terus. Menjadi taman pada taman-taman syurga Allah. Bila kita bangun di padang mahsyar nanti, nama kita dipanggil oleh Rasulullah. Bergerak kita, berlari kita dekat dengan Rasulullah. Simpuh di sisi Rasulullah. Minum air di telaga Kausar daripada telapak tangan Rasulullah. Berlari kita kencang menuju atas titian sirat. Laju je masuk dalam syurga Allah. Terus kita berada pada syurga-syurga yang tertinggi dalam 99 tingkat syurga Allah. Puas hati kita hidup. Di atas dunia hidup yang sekejap, tapi kita dapat muncak nikmat dalam kehidupan kita. Yang ni yang kita kena faham. Sebab saya sebut demikian, ramai di kalangan kita ni terkeliru dalam hidup. Ramai di kalangan kita ni dia nampak dunia ni jadi keutamaan. Ramai di kalangan kita kan sampai tak semayang. Padahal dia Islam dah, tapi tak semayang. Ramai di kalangan kita tak tutup aurat. Kalau kita tanya kenapa kamu sampai berani buat maksiat? Ada di kalangan kita sanggup jadi tali baru Israel. Punca apa? Kerana duit yang banyak yang nak diberi oleh mereka. Ada di kalangan kita gadai agama. Buang agama. Semata-mata apa dia? Nak mempertahankan LGBT. Ni ramai di kalangan kita begitu akhir-akhir ini. Dalam dunia kita sekarang ni. Cuba tengok dalam stadium 2-3 hari sudah. Tengok dalam stadium bila Coldplay datang. Tu baru Coldplay datang, bukan Dajjal datang tu. Coldplay je baru datang. Ramai mana orang Melayu Islam kita berduyun-duyun dalam stadium itu. Daripada pagi lagi sampai pada nak tunggu pukul 9 malam, nak mula berjoget. Pukul 9 pagi dah sampai dah di stadium. Kita bayangkan, tu sebahagian sahaja yang berlaku. Ramai lagi dalam hidup kita ni yang terperangkap dengan dunia. Kita jadi tak tahu arah dalam hidup. Pelik dalam dunia kita. Tu kita tak bicarakan tentang keluarga kita lagi. Ramai mana di kalangan kita berkelahi adik-beradik. Berebut harta pusaka. Semata-mata kerana berebut harta pusaka, kita tak tegur siapa di antara satu sama lain. Berapa ramai di kalangan kita yang tak datang masjid? Punca tak dilantik jadi AJK masjid ya? Ni bukan masjid ni, masjid lain. Jangan salah anggap pula. Saya nak sebut, berapa ramai di kalangan kita ni berkelahi sama-sama kita. Berkelahi sama-sama dalam hidup. Kita tanya balik, kamu nak apa dalam hidup? Ramai di kalangan kita yang tak semayang, tak tutup aurat.
Dia orang Islam. Tapi dalam masa yang sama, dia tak tahu dia nak buat apa. Berapa ramai di kalangan kita ni yang tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Bukannya orang lain. Di kalangan keluarga kita tak boleh baca Quran. Pelik kita tanya. Kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh. Kita tanya balik. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kita tanya dia. Dia jawab, aku benar. Dia sebut. Aku benar. Kenapa engkau benar? Kita tanya. Kenapa engkau benar? Makan semut banyak sangat dulu dia sebut. Waktu mana kecil-kecil dahulu, bukan semut je. Dengan kengga-kengga pun aku makan. Nak sebutnya, tak ada jawapan. Sampai di kalangan kita ni, tak tahu kita kejar apa dalam hidup. Dalam hidup kita ni, cuba kita betul terang di kalangan kita lah. Sampai tak semayang, sampai tak tutup aurat, sampai tak ingat. Anak kita berapa orang dah tak ingat. Sampai anak-anak kita ni tak boleh bercakap Melayu setengah-setengah orang. Duduk lama sangat dengan pembantu rumah. Sampai bila ayah dia tanya sesuatu, dia boleh jawab, enggak tahu pak, dia sebut demikian. Maknanya boleh bercakap Indonesia dah anak. Punca apa? Sibuknya dengan dunia. Terperangkap hidup kita dengan dunia. Kita hidup atas dunia ni, kita kena fikir balik dalam hidup kita. Sebenarnya Allah jadikan aku ni untuk apa? Kita kena tanya demikian dalam hidup kita. Allah ciptakan kita ni, tujuan apa Allah jadikan kita? Cuba balik pada basic, asas kejadian yang Allah jadikan kita. Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia, kecuali aku tujukan kamu, tujuan untuk menjadi hamba pada aku. Tapi kenapa kita tak jadi hamba pada Allah? Ramai orang kita jadi hamba kepada harta. Ramai mana orang kita menumpukkan harta. Biar banyak. Sibuk dalam hidup dia. Mencari harta biar banyak. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Orang tanya dia, kamu kerja apa dalam hidup kamu? Sampai mengah dalam hidup kamu. Kamu nak apa dalam hidup kamu? Dia jawab, aku kejar harta lah. Dia sebut. Harta biar banyak. Nak duit biar banyak. Bila duit biar banyak, dia sebut, aku sudah berjaya dalam hidup. Islam ajar tak. Allah tak jadikan kekayaan itu sebagai simbol kejayaan hidup. Jangan kita ingat bila kita banyak harta, kita berjaya. Tak. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan Instagramer, Facebooker, YouTuber, TikTokers dan sebagainya yang tunjuk duit yang banyak. Jangan kita ingat dia berjaya. Yang sehari dua ni kan sibuk dengan makcik Kemboja pula kan. Kita kata, Melayu pemalas, dia sebut demikian. Dia sebut, lepas tu dia minta maaf balik. Tak kisahlah. Tapi nak sebutnya, berjaya ke tak berjaya? Tak. Belum jaya lagi makcik Kemboja kita sebut. Belum jaya lagi dalam hidup ni. Ni bukan simbol kejayaan. Walaupun kamu sebut, tengok orang Kemboja berjaya. Dia sebut. Tengok saya, daripada Kemboja boleh berjaya. Dia sebut demikian. Tak, kita jawab tak. Belum jaya lagi ni. Ni dunia baru. Dunia baru. Dunia ni bukan tempat kejayaan. Kena faham konsep orang Islam. Dunia ni bukan tempat kejayaan. Allah sebut dalam Al-Quran Karim, jelas Allah sebut. Allah sebut apa dia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang mereka yang menyawa, dia akan merasai kematian. Lepas tu Allah sebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua gaji-gaji kamu, semua bonus-bonus kamu, semua ganjaran-ganjaran kamu, semua balasan-balasan kamu, semuanya aku tumpukkan di akhirat. Aku letak di akhirat. Tanda kamu berjaya bila? Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah. Bila kamu berjaya dipesongkan daripada neraka, dibabaskan diri kamu daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Lalu Allah sebut, faqad faz. Orang inilah orang paling cemerlang. Orang inilah orang paling berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu Allah sebut, dunia ni tempat nikmat yang sekejap dan penuh dengan tipu daya. Maknanya apa dia? Dunia ni tempat kita untuk apa? Bercucuk tanam. Dunia ni tempat kita bekerja. Yang kita sedang hidup sekarang ni,
yaumul amal. Hari yang kita sedang buat amalan. Biar banyak. Biar banyak apa? Bukan biar banyak harta. Habis tu ada orang sebut, kamu hidup ni kejar harta ke? Ya, dia sebut, aku kejar harta. Kita tanya balik, ada orang yang banyak harta daripada kamu. Jauh lebih kaya daripada kamu. Tapi bagaimana Allah jadikan pada dia? Allah hinakan dia sehina-hinanya. Siapa contoh? Qarun. Qarun kaya, tuan-tuan. Kaya tak kaya Qarun? Manusia yang kaya Qarun. Di antara manusia yang paling kaya atas dunia Qarun. Allah bagi kaya tak kaya dia. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan dia sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Anak kunci je baru, bukan bawa harta lagi. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini. Setiap kali mana terbit matahari, 70 hasta ke dalam muka bumi. Terbit di matahari, tenggelam 70 hasta lagi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Setiap kali mana terbit matahari, tenggelam. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Bagaimana Allah sudahkan manusia ni? Satu-satu makhluk yang boleh buat emas atas dunia ni, Qarun. Qarun boleh buat emas. Kita mana boleh buat emas? Buat face mask boleh. Buat emas, mana reti kita? Tak pandai pun kita nak buat emas. Tapi Allah bagi ilmu pada Qarun. Ilmu sains tu Allah bagi pada Qarun. Hebatnya Qarun. Tapi Allah hinakan Qarun. Kalau kita kata, saya tak kejar harta lah Ustaz. Habis kamu kejar apa? Dalam hidup saya ni, saya bertungkus seluruh hidup untuk mencari tahta. Biar tahta saya, jawatan saya menjadi besar. Bila saya ada jawatan, saya jadi mulia dalam hidup. Berebut, kan orang kita kan berebut nak pegang jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil je. JKKKKKKK. Jawatan paling halus, berebut juga. Kita tanya balik, kalau mulia hidup ni, kamu berebut nak pada jawatan ni, kenapa manusia lari di padang mahsyar nanti? Lari kerana jawatan dia. Allah cerita manusia yang lari siapa? Suami melarikan daripada isteri. Isteri melarikan diri daripada suami. Anak-anak melarikan diri daripada mak ayah. Mak ayah melarikan diri daripada anak-anak. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari masing-masing melarikan diri. Wa ummihi wa abih. Mak dan juga ayah melarikan diri daripada mahsyar. Kenapa lari? Kenapa nak lari? Kerana tak tunai tanggungjawab. Pegang jawatan ni satu tanggung yang kena jawab. Tuan-tuan jadi AJK masjid. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan jadi mulia, tuan-tuan. Jangan. Jadi AJK masjid ni, masuk dalam kubur kejap je lagi. Tuan-tuan masuk dalam kubur kejap lagi. Tuan-tuan mesti kena tanya. Mesti disoal. Subuh pagi tadi datang tak subuh pagi tadi? Kan ramai pula letak jawatan malam ni. Saya sebut ni, ramai pula letak jawatan. Kerana masing-masing tak tunai tanggungjawab. Bila kita tak tunai tanggungjawab, kita kena jawab depan Allah. Kena jawab. Suami, padahal dia dengan isteri dia dah, dia boleh sebut di akhirat nanti, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Isteri sebut ada suami, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Daripada sinilah timbul isu nikah yang disebut dengan nikah 2, nikah 3, nikah 4 ataupun nikah misyar. Dalam yang jarang orang Melayu kita sebut. Termasuk perbincangan ulama-ulama. Kenapa ada nikah misyar? Kenapa ada nikah yang disebut dengan nikah yang dia nak lepas tanggungjawab? Di antara nikah misyar, nikah sembunyi-sembunyi. Yang ni Dr. Yusuf Qardawi kata harus hukum dia. Ada sampai tahap demikian. Kenapa jadi demikian? Kerana inilah masalah tanggung yang kena jawab depan Allah. Itu baru menjadi yang disebut dengan suami isteri. Tak bincang lagi yang disebut dengan apa dia, dengan dalam masyarakat. Jadi ketua kampung je. Siapa yang jadi ketua kampung, dia kena jawab depan Allah nanti. Terhadap rakyat dalam kampung dia. Dia kena jawab. Engkau ketua kampung kan? Ya.
Ni minta maaf ni ketua kampung kalau datang malam ni. Nak sebutnya. Ya akhirat nanti Allah akan tanya. Siapa yang pegang jawatan ketua kampung, Allah tanya. Dalam kampung kamu berapa orang yang tak solat? Berapa orang yang tak tutup aurat? Berapa orang? Ditanya. Tu Allah tak tanya lagi tu. Berapa orang yang minum air ketum? Tanya soalan-soalan macam tu, jenuh nak menjawab. Sehingga kan sahabat-sahabat, bila cerita tentang tanggungjawab, semua menolak. Semua tak nak. Janganlah, jangan lantik-lantik orang lain lah. Semua. Sehingga kan datang dalam ilmu Islam ini dia kata, jangan kamu nak berebut pegang jawatan. Hubbul jah wa ri'asah. Jangan ada dalam jiwa kita ni perasaan nak jadi ketua, nak jadi pemimpin. Buang perangai ni. Perangai nak jadi apa dia? Hubbul jah. Nak jadi kepada kedudukan. Wa ri'asah. Nak menjadi kepimpinan. Jangan kamu rasa diri kamu tu layak. Rasa diri kamu tu tak layak sepanjang masa. Nak ajar apa dia? Supaya kita kena tahu dalam hidup kita setiap orang ni kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap mereka yang pegang tanggungjawab itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis yang kita kerja ni kerja apa? Yang kita nak apa? Allah dia nak suruh hidup ini jangan kamu terperangkap dengan perangkap ini. Ada orang dia kata saya tak terperangkap pun dalam soal ini Ustaz. Soal cari harta saya tak perangkap. Soal mencari tahta saya tak terperangkap. Habis kamu sibuk cari apa dalam hidup kamu? Saya sibuk mengejar rupa Ustaz. Saya tahta saya tak kejar. Yang disebut dengan harta saya tak kejar. Habis tu kamu kejar apa? Saya kejar rupa Ustaz, rupa. Rupa nak jadi cantik sepanjang masa. Kan toke-toke kosmetik ni kan. Cuba tengok sampai berkelahi-kelahi toke kosmetik. Berebut customer. Berebut yang dinamakan dengan sibuk nak promosi alat-alat kosmetik ni. Ada orang kita terperangkap dengan perkara demikian. Orang-orang kita ni jadi terperangkap dengan perangkap-perangkap ni. Sibuk nak mencantikkan rupa. Yang perempuan sibuk nak memutihkan muka. Sibuk dia dengan kuputih dia. Muka nak putih, lengan hitam legam dia. Yang laki sibuk nak berbadan sadu. Yang laki, dia bukan nak rupa handsome sangat pun tak apa. Badan tu biar jadi sadu. Sadu tahu makna apa sadu? Sasa bodoh dia panggil demikian. Nak jadi badan dia berketul-ketul. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Macam jin dah dia ni. Rela tak datang semayang berjemaah. Pergi betulkan badan. Nak suruh badan ni berketul-ketul. Rela tak datang semayang isyak. Nak pergi main futsal. Nak kayuh basikal. Tengah-tengah malam. Sibuk dalam hidup dia demikian. Kita tanya dia. Yang kamu main pukul 12 tengah malam sepak bola lagi. Pukul 12 tengah malam kayuh basikal lagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Itu tahajud. Subuh-subuh. Subuh pukul berapa kamu nak bangun dalam hidup kamu? Kalau kamu tidur dalam keadaan kepenatan dan kelelahan sebegitu. Badan kamu dah berketul-ketul untuk apa? Kamu nak pergi perang Palestin? Tak juga. Kamu nak buat apa? Badan kamu dah berketul. Badan kamu dah sasa dah sekarang. Kamu untuk apa? Kita tanya dia. Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas Ustaz. Nak tunjuk body. Body dia ni berketul-ketul sekarang. Tak ada nilai langsung hidup. Allah tak pandang pun. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Rasulullah ajar, Allah tak pandang pun luaran kamu. Jasad kamu Allah tak pandang. Rupa kamu Allah tak pandang. Jasad kamu macam mana pun Allah tak pandang. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah pandang ialah hati kamu. Rasulullah datang. Saya ringkaskan saja. Rasulullah datang. Rasulullah betulkan jalan hidup manusia. Hidup ni jangan terperangkap dengan dunia. Jangan terperangkap dengan dunia. Kalau kita terperangkap dengan dunia ni, sibuk kita. Hari-hari main TikTok. Hari-hari kita buat konten. Begitu je dalam hidup kita. Ataupun hari-hari kita, sekadar kita nak suka bergembira je memanjang. Lalu kita akan terlepas.
satu benda yang paling penting dalam hidup. Apa benda yang paling penting dalam hidup? Hidup ni jangan sibuk nak mengejarkan tahta. Jangan sibuk nak mengejar rupa. Jangan sibuk nak cari harta. Tetapi sibuklah diri kamu untuk mendapatkan syurga. Syurga ni sibuk kena kejar. Kalau tak kejar syurga, jumpa neraka kejap lagi. Siapa yang hidup dia tak kejar syurga, dia tak mengejar syurga. Tak berlari untuk mendapatkan syurga. Dia akan jumpa neraka. Neraka ni, wasa'at masira, seburuk-buruk tempat penyudah dalam kehidupan seseorang. Jangan kita ingat, neraka ni, benda yang main-main saja tak. Benda yang paling bahaya. Yang kalau sekiranya seorang ni dapat neraka, penyesalan yang tak berkesudahan dalam hidup dia. Dalam hidup kita ni, jangan kita sibuk dengan perangkap-perangkap dunia yang dikejar oleh musuh-musuh Islam. Ataupun yang disebut dengan orang kafir dan juga orang munafik. Tetapi yang dimaksudkan dengan musuh Islam ni siapa dia? Yang dimaksudkan dengan mereka yang sepatutnya ada dalam hidup dia ni, ialah dia mengejar syurga. Orang yang tak mengejar syurga, dia akan dapat neraka. Kerana neraka ni sedang dikejar oleh musuh-musuh Islam. Manakala orang Islam sibuk mengejar untuk mendapatkan syurga. Pertembungan ini sedang berlaku sampai bila-bila. Tembung ni akan berlaku dalam hidup kita ni sampai bila-bila. Kerana musuh Islam ni, kalau disebut musuh Islam ni siapa? Banyak sangatlah. Disenaraikan. Dalam hidup kita ni, orang Islam ni kena ada musuh. Musuh dia siapa? Musuh Islam. Kan dulu kan kecoh sekali kan disebut di Malaysia kita ni, musuh-musuh Islam. Lepas tu sibuk orang tu telefon, orang ni report polis dan sebagainya. Kita sebut musuh Islam ni, Allah sebut. Siapa dia musuh Islam? Yahudi, Kristian. Ni musuh Islam. Siapa lagi musuh Islam? Orang kafir yang mencipta agama wada'i, musuh Islam. Yang menjadi kafir harbi. Tapi kafir, kalau dia kafir zimmi, dia tidak dianggap musuh Islam. Siapa lagi musuh Islam? Orang munafik. Orang munafik, musuh Islam. Dia bermusuh. Zaman Rasulullah lagi dia bermusuh. Sampailah sekarang ni, mereka menjadi musuh Islam. Kemudian siapa lagi musuh Islam? Syaitan. Syaitan ni musuh Islam. Kalau ada orang tanya siapa musuh Islam? Ni musuh Islam. Syaitan ni Allah sebut. Innahu lakum aduwwum mubin. Bagi kamu, syaitan ni musuh yang paling nyata dalam hidup kamu. Siapa lagi musuh Islam? Kalau ditanya, siapa lagi musuh Islam? Musuh Islam ni musuh kita lah, orang mukmin. Allah ajar. Bila kamu jadi orang mukmin, kamu kena bermusuh dengan mereka. Allah ajar demikian. Kerana apa dia? Kerana mereka menarik kamu ke neraka. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik kamu ke dalam syurga. Beza dalam hidup ini sendiri. Dua perkara ni akan sentiasa berlaku. Siapa lagi musuh Islam ni? Ni dia sebut hawa nafsu yang bertembung di antara nafsul mutmainnah dengan nafsu ammarah. Ni musuh Islam. Sehingga kan kita tahu kita ni dapat syurga ke neraka bila kita dah tahu. Bila kemuncak perjalanan hidup kita. Bila sampai pada titik akhir perjalanan hidup. Di nafas-nafas terakhir. Yang saat mana roh kita nak keluar daripada badan kita tu, kita nampak tempat dalam syurga ke, nampak tempat dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bila ditunjuk tempat dalam neraka, di waktu tersebut tak ada ketenangan. Tak ada kelapangan. Tuan-tuan akan dapati suasana ini. Tapi bagi orang mukmin, bila sampai saat, bila malaikat berdiri depan kita, malaikat sebut, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik. Allah sedang redha pada kamu. Allah sedang redha dan kamu akan redha dengan ketentuan Allah ini. Bila disebut saja begitu, berubah muka kita. Senyum je. Indah je. Berpeluh atas dahi. Tanda ahli syurga Allah. Mula kembang kempis hidung. Mula kita ni keluar air mata. Bergenang air mata. Mengalir air mata. Puas hati aku. Hidup sekejap. Tapi Allah kurniakan tempat yang kamu redai ya Allah. Ni mudah-mudahan semua yang hadir malam ni insya-Allah.
kita dapat benda yang demikian. Tapi dengan syarat, kita ni berusaha untuk mendapatkan redha Allah. Waktu mana kita sedang hidup ini. Dan kita yakin sungguh-sungguh. Tempat aku dalam syurga dah. Roh ni tarik. Sampai menghadap depan Allah. Turun je. Malaikat mula turunkan balik roh kita. Berdiri di hujung kepala kita. Kita nampak siapa yang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa muka kita dibuka. Kita rasa saat pipi kita dicium. Dahi kita dicium oleh anak-anak kita. Kita nampak semua. Orang mandikan jenazah kita. Berapa orang yang sembahyangkan jenazah kita. Kita sibuk sebut pada orang. Cepat-cepat. Aku tak sabar berada dalam syurga Allah. Cepat. Aku tak sabar untuk berada dalam syurga Allah. Jenazah itu diusung dalam keadaan berlari anak. Bawa jenazah. Sunat hukum dia dipanggil demikian. Bawa sampai ke kubur tu. Letak aja jenazah kita. Nampak hujung kaki kita 2 orang malaikat muka dan nakir. Turun je dalam kubur. Saat mana turun dalam kubur. Hadap muka ke kiblat. Bau tanah depan muka kita. Dengar suara bau telinga kita. Selamat datang. Wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat. Bagaimana aku akan perlakukan pada kamu. Quran yang duduk di hujung kepala kita ni. Dia sebut ada kita. Tenang. Sabar. Sekejap lagi kamu akan merasai keindahan. Yang kamu akan nikmati. Yang tak pernah kamu nikmati senikmat ini pada diri kamu. Saat mana orang tutup liang lahat kita. Kedengaran tanah-tanah yang turun. Kemudian orang bunyi duduk sampai pada lutut je. Berdiri malaikat muka dan nakir. Di waktu tersebut ada orang yang dikebumi lapang terus kubur dia. Lapang terus. Berubah kubur dia menjadi warna hijau yang cantik, yang indah. Ada orang yang mula tanya oleh malaikat muka nakir, "Ma rabbuka?" Ma rabbuka tu dijawab terus. Masuk roh dalam bahagian kepala dia. Dia jawab terus, "Allahu Rabbi." Allahu Rabbi tu lapang terus kubur dia. Berubah kubur dia menjadi warna hijau yang cantik. Tumbuh rumput-rumput yang warna hijau. Yang bauan Rasulullah sebut bauan kasturi. Bauan mis daripada syurga Allah. Kemudian bila tanya sekali je soalan. Ada satu orang tanya satu je soalan. Mudah-mudahan kita dah. Ada orang tak ditanya langsung. Tapi lapang dah kubur dia. Wangi je semerbak. Malaikat heret jenazah dia. Sandar di dinding kubur. Malaikat tanya dia. Hamba Allah. Allah suruh tanya kamu. Nak hidup balik tak? Nak hidup balik. Dia jawab terus. Tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin. Bila dia masuk dalam kubur. Dia jawab dia nak hidup balik. Kecuali orang mati syahid di jalan Allah. Arwah ayah kita. Arwah mak kita. Arwah pasangan hidup kita. Kalau dia betul-betul mukmin, anak-anak kita betul-betul orang soleh. Bila malaikat tanya pada dia, nak hidup balik tak? Tak nak dah. Kenapa tak nak? Penatnya hidup mula berakhir dengan kematian. Puas hati hidup sekejap. Tapi nampak dah tempat dalam syurga Allah. Kenapa tak nak hidup? Allah tunjuk tempat dalam syurga. Malaikat tunjuk. Asal kamu dalam neraka. Tapi Allah dah pindah tempat kamu dalam syurga. Waktu tu, malaikat tanya dia, nak hidup? Tak nak malaikat. Sonok dia, indah sangat. Hari pertama di dalam kubur tu, tak adalah hari-hari yang jauh lebih indah. Sampai malaikat jawab, "Numu kail arusah." Tidurlah kamu bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu. Lebih indah daripada itu. Mula lapang, sonok sangat. Para hadirin sekalian, kenapa? Kerana dia dapat redha Allah. Bila kita dapat redha Allah ni, bila ni titik terakhir, degupan nafas terakhir, kita mula mengasai nikmat yang Allah redha. Sebaliknya kalau kita perhati orang kafir, orang munafik, orang kafir masuk kubur, junam terus dalam neraka. Dalam kawan-kawan neraka. Orang munafik meraung dalam kubur. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Orang munafik. Bila malaikat mula berdiri saja depan muka dia sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik di atas dunia. Tuan-tuan jangan sebut kejap lagi masuk dalam kubur, jangan ada seorang pun orang penduduk kampung Belida ni dia boleh sebut,
Dia kata apa dia? Malaikat, tolong bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Qala rabbi irji'un. Kenapa nak hidup balik? Dia jawab, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sedang melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Para hadirin sekalian, saya tak bercadang nak cerita orang munafik. Saya tak bercadang nak cerita orang kafir ni. Kerana Allah tak cerita tentang bagaimana cara nak hidup menjadi kafir. Allah tak cerita bagaimana cara nak hidup menjadi munafik. Tetapi Allah cerita cara kamu hidup nak jadi orang mukmin, ada cara dia. Yang seringkali tertinggal, yang orang kita tak buat. Nak hidup jadi ahli syurga ni, Allah tunjuk jalan. Allah tunjuk sebagaimana yang kita minta dalam doa kita ni, ihdinas siratal mustaqim tu, Allah tunjuk jalan ni. Saya ringkaskan saja. Jalan apa yang menyebabkan kita boleh jadi ahli syurga ni dalam hidup kita sehingga Allah redha pada kita? Yang pertama, jalan menuntut ilmu. Kena belajar, tuan-tuan. Jangan tak belajar. Sentiasa hidup belajar. Belajar apa yang kita kena belajar dalam hidup kita ni? Al-Quran kena belajar. Jangan tak belajar. Masjid besar-besar ni buat majlis ilmu, panggil ustaz, panggil ustazah, buat belajar tafsir. Belajar tafsir. Orang lelaki ada 2 tafsir yang dia kena belajar sebelum dia mati. Saya nak ajar, jangan kita mati selagi mana kita tak belajar 2 tafsir surah dalam Al-Quran. Surah apa dia? Yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Al-Imran. Hadamkan orang lelaki kita. Orang lelaki dia kena belajar juga. Kalau dia tak nak belajar pun hari Jumaat dia kena datang belajar. Wajib dia datang belajar. Untuk mengambil makanan yang telah disediakan oleh Allah dalam khutbah Jumaat. Dalam khutbah Jumaat tu ada makanan. Makanan yang Allah jadikan apa dia? Pujian Allah wajib dalam rukun-rukun khutbah. Yang kedua, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang lelaki wajib belajar. Ambil satu ayat yang sempurna pada minggu itu untuk nak jadikan apa dia? Yang disebut dengan jadikan tema perjalanan hidup. Yang keempat, orang lelaki kena baca doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Yang kelima, kena pesan takwa kepada Allah. 5 ni rukun khutbah. Kalau rukun khutbah ni tidak dipelajari setiap hari Jumaat, paling-paling tidak hari Jumaat, tidak diambil, nescaya kamu tak akan jumpa tempat yang mudah untuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar merupakan satu cara jalan untuk Allah senangkan masukkan kita ke dalam syurga Allah. Allah angkat darjah orang belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjah orang yang beriman di kalangan kamu dan Allah tingkatkan kedudukan orang yang belajar tu jauh lebih tinggi daripada orang hanya beriman pada Allah. Belajar jalan untuk kita ke syurga Allah. Belajar apa dia? Lepas pada belajar Al-Quran, orang perempuan ada 3 surah dia kena belajar. Orang lelaki 2 surah je. Orang perempuan 3 surah ni dia kena belajar. Ajarilah orang perempuan di kalangan kita terhadap 3 surah. Isteri tuntut dengan suami masing-masing. Bila balik nanti tuntut dengan suami untuk belajar 3 surah ini. Dalam hidup ibu-ibu, buat tuntutan. Abang malam ni nak buat tuntutan. Belum mahkamah akhirat lagi ni. Baru dalam rumah kita je. Mahkamah rumah tangga dia panggil. Bagi tahu ada suami ada 3 surah. Abang kena ajar saya. Kalau abang tak boleh ajar saya 3 surah, saya nak belajar dengan orang-orang alim. Abang cari orang-orang alim yang saya boleh tumpang belajar ilmu dengan dia. 3 surah ni surah apa? Yang pertama surah An-Nisa. Orang perempuan wajib belajar. Dan ajarilah orang perempuan di kalangan kita tentang surah dia yang Allah jadikan dalam Al-Quran Karim. Surah An-Nisa.
Yang kedua, orang perempuan kena diajar dan dia kena belajar surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah yang menyelamatkan dia daripada menjadi seorang munafik. Orang perempuan senang menjadi munafik kalau dia tak faham surah An-Nur. Kerana dia di antara bahan-bahan yang suka membawa fitnah-fitnah liar di kalangan mereka. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh puak-puak munafik. Yang bawa cerita ni, siapa dia? Di kalangan orang-orang perempuan yang munafik zaman Rasulullah, yang diketuai oleh pemimpin orang munafik di waktu itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul bawa fitnah. Fitnah apa? Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Disebut demikian. Cerita tentang isteri Rasulullah berzina. Dituduh. Siapa yang tuduh? Ketua munafik. Siapa yang bawa, yang forward message ni? Siapa yang forward message ni? Yang forward message ni yang disebut di kalangan orang perempuan-perempuan di sekitar kota Madinah. Bercerita dalam kota Madinah tentang Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Tuan-tuan tak baca cerita tersebut. Ceritanya bagaimana sampai peringkat Rasulullah hampir saja menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Dipuncakan dengan fitnah-fitnah yang berlaku sampai dunia kita hari ini. Sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah dah sebut dah pada Rasulullah. Rasulullah, bunga tu bukan sekuntum, bunga tu banyak kuntum Rasulullah. Kalaupun kamu buang bunga ni, banyak lagi bunga lain ya Rasulullah. Maknanya apa dia? Cerai je lah Aisyah radhiyallahu anha ini. Simpan untuk apa lagi? Bila Sayyidina Abu Bakar tahu yang Rasulullah nak cerai Aisyah ni, Rasulullah Abu Bakar pergi berjumpa dengan Rasulullah. Menitik air mata seorang ayah. Anak perempuan nak dicerai oleh Rasulullah. Abu Bakar sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku bawa pulang anak perempuan aku ke rumah aku. Aku nak bawa pulang Rasulullah. Dah lama dah kamu tak sentuh anak perempuan aku ni. Kamu tak rasa tak ada lagi pada dia dalam hidup kamu. Rasulullah izinkan. Rasulullah diam. Abu Bakar ambil Aisyah, bawa balik. Saat yang terakhir dah, nak kena cerai dah, turun ayat Quran, surah An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun azim. Ni ayat ni jelas. Orang-orang yang bawa cerita bohong. Innal ladzina ja'u bil ifki, orang yang suka bawa gosip-gosip liar. Usbatun minkum, sebahagian di kalangan kamu. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu sangka benda itu buruk pada kamu. Bal huwa khairul lakum, bahkan dia bawa kebaikan pada diri kamu. Likulli imri'in minhum yawma idzin maktasaba minal its. Orang yang bawa cerita ni semua akan menanggung dosa. Bawa dosa. Walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun azim. Orang yang menyambung cerita ni, bagi dia azab yang amat pedih yang Allah sediakan kerana suka sangat untuk bawa cerita-cerita fitnah dalam masyarakat ini sendiri. Ni jelas yang kita kena faham. Sebab tu orang perempuan kena dipahamkan tentang surah An-Nur. Yang ketiga, orang perempuan kena belajar sebelum kalian mati, mesti diajar yang disebut dengan surah Al-Ahzab. Surah perang. Nak suruh lahir ramai pejuang-pejuang Islam. Ramai orang yang hidup, mati dia untuk Islam. Bukan hidup mati untuk perut. Bukan hidup mati untuk isteri dan anak-anak dia. Tapi dia hidup mati dia sebagaimana yang diikrar dalam salat dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ni ilmu. Jalan ke syurga. Kalau tuan-tuan tak belajar, tuan-tuan akan menjadi kurang ajar dalam hidup. Orang kita ni kalau dia tak belajar je, dia hilang akhlak dalam hidup dia. Yang menyebabkan Islam disuruh semua di kalangan kita ni belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Jadikan masjid ni tempat orang menuntut ilmu. Tuan-tuan janganlah jadi penghalang-penghalang majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan jangan terlibat. Tuan-tuan jangan tahan orang mengajar. Jangan. Pesan pada anak-anak kita, kamu jangan jadi pegawai agama yang menahan orang buat kuliah. Jangan kita buat demikian.
nanti kita tak lepas jawab depan Allah nanti. Ramai mana orang kita ni, dia dah jadi pegawai agama, kemudian lepas itu dia guna kuasa dia untuk menahan orang lain pula. Tanpa sebab. Kecuali orang tu mengajar ajaran sesat, itu lain lah. Tapi kalau orang tu tak sependapat dengan kita, takkan sampai peringkat kita nak tahan orang demikian. Tak rasa tanggungjawab ke kita depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni yang kita kena faham dalam kehidupan kita. Jangan jadi macam yang sedang terjadi dalam negara kita. Berkecamuk habis. Pening kepala masyarakat. Sampai orang agama menahan orang agama. Orang agama tahan maksiat, orang ni pula dilanggar. Mufti keluar pandangan bahawa tak boleh konsert Coldplay dilakukan. Dia kata tu bukan fatwa, boleh je buat. Tengok sampai peringkat demikian. Terbalik masyarakat kita pada hari ini. Ini gambaran bagaimana kehidupan orang yang tidak belajar. Bila tak belajar, dia akan jadi kurang ajar dalam kehidupan kita. Ini jalan pertama saya nak sebut. Jalan kedua, tolong bersihkan hati masing-masing daripada munafik. Setiap di kalangan kita kena cuci hati. Termasuk saya. Kena sentiasa belajar untuk menyucikan hati. Hati kita ni jangan bagi kotor, jangan. Kalau kotor je jadi munafik terus. Hati orang Islam ni bersih, lembut je. Senang je. Menitik air mata tu, bila baca ayat Quran je, mengalir je air mata terus. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman dia. Hati orang mukmin kan, dengar azan pun mengeletar. Hati orang mukmin. Hati orang munafik, dia jadi keras. Semayang Tok Imam baca panjang sikit je nak marah dah. Tok Imam baca Sabbih isma rabbikal a'la je. Dalam hati dia, Tok Imam ni panjang pula ni baca. Tak boleh ke baca inna a'tayna je Pak Imam. Nak sebutnya hati mereka. Hati orang mukmin, tiap kali mana baca je ayat Quran, mengalir mata. Sedapnya bacaan imam tadi. Seronoknya kita solat. Imam pun bila dia solat tu, dia solat dengan hati yang bersih. Kita pun rasa nikmat. Tuan-tuan perhati, kalau kita semayang di Mekah, di Madinah, misal contoh. Saya buat contoh. Kita solat dengan orang walim. Rasa lain. Kenapa dia? Kenapa? Dia baca ayat sama je dengan orang lain baca. Kadang-kadang dia baca Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid. Tapi suka. Kita baca, dengar tu, lapang je dada. Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia balik mengadu pada Rasulullah. Dia cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni kan kalau semayang dengan sahabat ni, pemimpin kami perang ni, tiap kali mana dia solat, dia tak berhenti baca Qul huwallah Rasulullah. Asyik-asyik Qul huwallah, asyik-asyik Qul huwallah dia baca. Rasulullah panggil dia. Panggil sahabat sebut, betul tak? Kamu ni baca Qul huwallah je. Waktu mana kamu solat, kamu jadi imam, kamu baca Qul huwallahu ahad. Betul tak? Dia jawab, betul ya Rasulullah. Ya, saya baca surah tersebut ya Rasulullah. Kenapa kamu baca surah itu je? Aku terlalu cinta pada Rasulullah. Aku terlalu cinta kepada Allah. Aku terlalu sayang pada Allah. Ayat itu menyebabkan aku menjadi, kasih aku semakin bertambah kepada Allah. Rasulullah diam. Tak lama turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, bagi tahu pada hamba Allah itu, sesungguhnya Allah lebih mencintai kepadanya dibandingkan dia mencintai Allah. Cinta dia berbalas. Nak sebutnya apa dia? Bila dia terlampau cinta pada Allah, sampai tak berhenti setiap kali mana dia salat, dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga kan sampai peringkat dia disebut dan direport pada Rasulullah. Diberitahu pada Rasulullah. Orang ni sentiasa baca Qul huwallah ya Rasulullah. Pergi ke mana-mana pun Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah dia baca. Rasulullah tanya dia, ya? Dia kata, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kenapa? Aku terlampau cinta pada Allah. Turun malaikat Jibril bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, khabarkan pada hamba Allah itu, Allah telah membalas cinta padanya dan cinta Allah kepadanya melebihi dia mencintai Allah. Sebab kenapa? Hati yang bersih.
Hati ni tak ada orang yang boleh jaga kecuali kita. Bersihkan hati di kalangan kita dengan apa dia? Taubat. Taubat sepanjang masa. Minta ampun pada Allah. Jangan malas untuk kita bertaubat pada Allah. Jangan kita rasa kita tak ada dosa. Hari-hari kena ingat kita ni ada dosa. Berapa kali sehari kena taubat pada Allah? Lebih 70 kali sehari. Lebih 70 kali sehari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inni atubu ila Allah aktsar 70 marrah." Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Kalau Rasulullah bertaubat lebih 70 kali sehari, kenapa kita tidak bertaubat lebih daripada Rasulullah bertaubat? Kenapa kena bersih hati? Supaya hati jasad kita ni akan menjadi ahli syurga. Ni konsep hidup dia panggil untuk dapat redha Allah. Sehingga kan bila dekat dengan kematian kita nanti, tuan-tuan akan dengar ayat ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, balik. Allah sedang panggil kamu balik. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Ini yang kedua, bersihkan hati. Bersihkan hati ni dengan apa? Doa. Baca doa, jangan berhenti baca doa. Doa pendek je. Doa pada Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, tolong bersihkanlah hati aku daripada menjadi munafik, ya Allah. Pendek je doa ni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Rasulullah sendiri ajar ni. Ya Allah, tolong bersihkanlah hati aku daripada menjadi munafik, ya Allah. Cuba baca ramai-ramai. Ikut saya baca. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ni doa pendek je. 4 patah perkataan. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada munafik. Yang berlaku di negara kita, di negara Palestin tu siapa? Yang jahat? Munafik ya. Orang munafik yang jahat. Yang berlaku di bumi Palestin tu bukan sekadar Yahudi yang jahat. Yang munafik ni, yang talam dua muka, yang jadi tali barut pada Israel. Macam di negara kita dahulu yang jadi tali barut pada Jepun, yang jadi tali barut pada British, yang jadi tali barut kepada Israel itu siapa? Orang Arab Palestin yang jadi tali barut kepada Israel. Mereka yang sanggup menjadi tentera-tentera Israel. Mereka yang sanggup menjadi pegawai-pegawai kerajaan Israel. Kerana semata-mata nak dapat untung gaji. Di negara kita yang jadi tali barut baru-baru ni kena tangkap 22 orang yang sanggup menjadi tali barut Israel. Gaji 140,000 sebulan. Siapa yang tak nak? Dia beri upah untuk bagi tahu di mana yang disebut dengan pakar-pakar dalam teknologi di bumi Gaza. Orang ni mesti dibunuh. Akhirnya Allah yarham Syahid Dr. Fadli, seorang yang belajar PhD di Universiti Islam Antarabangsa, dibunuh lepas pada balik solat subuh di Gombak. Siapa yang buat? Kalau tidak jadi tali barut Israel. Yang buat ni siapa? Orang Melayu Islam. Orang Melayu Islam. Yang orang Melayu Islam yang lakukan demikian. Gaji berapa? Suami isteri 140,000 sebulan. Siapa yang tak nak? Dunia terperangkap dengan dunia sehingga akan meninggalkan akhirat. Di bumi Palestin, saya pergi ke Gaza. Saya pergi ke Gaza, tuan-tuan. Jumpa dalam 8 tahun yang sudah. Bila nak jumpa dengan tentera Al-Qassam, nak jumpa, saya masuk seminggu. Malam terakhir baru boleh saya dapat jumpa dengan mereka. Hari pertama masuk tu, tak, minta dah. Boleh tak nak jumpa dengan Al-Qassam? Tentera kami ni Al-Qassam lah yang jaga ni disebut. Kami tak. Kalau boleh nak jumpa dengan pimpinan. Dia kata insya-Allah boleh. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tunggu. Malam terakhir baru dapat. Dapat pun, dia kejut saya tidur. Saya tengah tidur. Pukul 2 pagi. Dia kejut. Dia kata, jom Ustaz. Ustaz dia kata nak jumpa dengan pimpinan kami. Lalu tentera Al-Qassam ini. Pergi tengah-tengah padang pasir sikit. Masuk dalam kawasan kebun. Kebun tembikai. Tanam tembikai. Saya tanya kenapa? Buah syurga disebut. Buah-buah syurga dalam syurga Allah. Bila berlaku perang, buah tembikai ini penting. Kerana dia ada air. Dia cukup gizi. Dia cukup banyak benda. Buah tembikai ini.
Dia sebut banyaklah. Kemudian apalah pergi. Masuk. Tengah-tengah tersebut. Jumpa besar tinggi sikit je kawasan. Yang lebih kurang meja ni. Besar sikit. Dia kata jumpa sini. Kita kata mana? Dalam tanah. Dalam tanah kena jumpa. Dia tanya balik. Dalam kubur ke? Tak. Tak. Dalam tanah. Kenapa dalam tanah? Sebab ramai sangat orang munafik kat luar. Orang munafik akan bagi tahu di mana tempat kami berada. Dalam tanah tu, dia buka, dia selak. Tanah yang ditutup tu, selak sikit je. Kemudian, dia ditunjuk, kena turun ke dalam. Seorang je kena turun. Saya tanya, berapa dalam ni? Berani tak berani? Dia tanya pada saya. Saya kata, insyaAllah saya nak turun. Saya nak turun ni. Dia sebut, sedalam lebih kurang 40 meter ke dalam muka bumi. 40 meter. Dalam sayu kita tengok. Berani. Seorang je. Turun. Tegak je. Turun tu bulat. Dalam bulat begitu je. Turun. Nafas kita ni, Allah sajalah yang tahu. Rasa berdebarnya, buatnya tertutup lubang tu kita sebut. Buatnya macam-macam kita fikir. Turun ke bawah kita tanya. Jumpa, tengok bawah tu besar macam masjid ni. Besar kat bawah tu. Ada lori, ada kereta rupa-rupanya. Ada jalan-jalan yang banyak di bawah ni. Saya diberitahu yang terakhir ni bukan 40 meter lagi. Dah sampai 100 meter ke dalam bumi. Dah jadi 5 tingkat dah. Trek-trek yang dia ada tu. Sejauh mana tu? Trek yang ada tu. Sejauh lebih kurang kawasan Palestin tu, Gaza tu 40 km je. Tapi kat dalam bumi tu, sejauh lebih kurang 500 km. 500 km kat bawah tersebut. Saya tanya kenapa sampai ke dalam muka bumi? Ramai sangat kat luar ni orang munafik disebut. Tu pun ada lagi anak tentera Al-Qassam yang tahu ayah dia berada kat mana. Dia bagi tahu pada tentera Israel untuk menghujani peluru-peluru di tempat tersebut. Ni kejahatan orang munafik. Orang munafik ni, siapa yang boleh jadi munafik? Kita ni senang nak jadi orang munafik. Bila kita terperangkap dengan perangkap dunia, jadi munafik terus. Saya cerita panjang lah dalam terowong tersebut. Bincang panjang, dekat dengan subuh, baru kita balik. Lama berjumpa. Sampai saya minta buka muka ni, dia kata tak boleh buka. Tak boleh, dia sebut. Walaupun kita sama-sama lelaki, tak boleh buka. Tuan-tuan tengok yang hari ni kan, keluar mereka, yang mereka tolak bagi, yang ni tawanan perang tu dipulangkan balik hari ni. Tapi mereka tak buka. Mereka tetap tak buka. Saya tanya kenapa tak buka? Kami jaga hati. Hati kami ni pada muka. Dia sebut demikian. Kalau kami buka yang ni, menyebabkan hati kami akan terbuka menjadi orang munafik, dia sebut demikian. Bahaya dia sebut. Cerita panjang lah dalam ilmu tasawuf ni sendiri. Tapi nak sebutnya mereka jaga. Sampai hari ni tak dikenali siapa Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, tentera yang digemari suara dia. Dalam tempoh perang ni, suara dia je. Tiap-tiap hari suara dia berkumandang. Kita dalam tempoh Covid dulu, suara Ismail Sabri je tiap-tiap hari kan. Terdengar tiap-tiap hari, siapa pula mati, siapa pula mati. Berapa ramai mati. Ni dalam tempoh ni, yang berlaku ni, tiap-tiap hari suara Abu Ubaidah yang cerita. Bagaimana perkembangan? Berapa ramai? Berjaya ditawan dan ditahan. Berapa ramai? Bagaimana pasukan kita? Suara je menjadi kegilaan wanita-wanita muslimah yang baik. Siapa orang yang sebersih ini? Maknanya orang yang seindah ini. Akhlak dan pribadi. Bahasa itu bahasa Al-Quran. Bahasa-bahasa yang lemah lembut. Kata-kata yang tidak ada cemuhan, cacian, makian. Tapi bahasa yang terindah yang disusun. Kalau tidak kerana didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1500 tahun dahulu sampai hari ini ada lagi pribadi-pribadi yang indah sebegini yang Allah jadikan. Walaupun dia tidak dikenali di kalangan masyarakat, tapi dia dikenali di kalangan yang disebut dengan yang disebut dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah ni dicerca oleh penceramah Arab Saudi. Dicerca Abu Ubaidah. Tuan-tuan baca tuan-tuan tengok dalam YouTube ke dan sebagainya. Ada ulama-ulama Saudi kata, jangan berjihad dengan perang, tak perlu. Berjihadlah dengan sunnah. Hidupkan sunnah. Tak perlu nak bunuh orang Israel.
Wahai Abu Ubaidah disebut. Tak perlu kamu. Kalau kamu jahil, tolonglah datang untuk belajar. Dia ambil ni. Kain serban dia tutup mulut. Dia tutup dengan mulut dia. Ni pencamah di Arab Saudi. Yang dia sebut begitu. Mencerca Abu Ubaidah. Orang yang saleh dan orang yang alim sebegitu di kalangan tentera Al-Qassam. Tapi dijawab lagi oleh ulama-ulama di Saudi yang lain. Dan ulama Saudi yang lain yang jawab tersebut, mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Di Malaysia kita ni ditarik tauliah je. Di Malaysia kita tarik tauliah je. Tapi di Arab Saudi, berapa orang dah? Imam-imam Masjidil Haram masuk dalam penjara. 6 tahun, 12 tahun. Punca apa? Bercakap tentang orang Islam di bumi Palestin. Cakap je, tangkap. Kenapa dia? Kerana mereka sedang melakukan normalisasi kepada yang disebut dengan Israel ini sendiri. Mereka nak buat two state, dua buah negara. Yang Israel diiktiraf, kemudian orang Arab Palestin semua kena keluar. Berada di bumi yang disebut dengan bumi Mesir. Dilakukan di dekat sempadan Rafah tersebut. Satu kota yang baru dibina untuk mengusir orang Gaza untuk berada di tempat tersebut. Ini cara mereka lakukan demikian. Jahat perancangan yang dilakukan oleh mereka tersebut. Tapi kita sampai hari ini, alim ulama dunia kata, bertahan wahai orang Gaza. Lawan sehingga ke nafas-nafas terakhir agar kalian boleh syahid di jalan Allah. Kalau kalian jadi munafik je, habis terus. Habis terus. Bumi Palestin itu. Sedangkan bumi Palestin ini tidak layak untuk dikuasai oleh Yahudi itu, tetapi layaknya untuk dikuasai oleh orang Islam. Agar suatu masa nanti Dajjal akan datang di situ dan akhirnya dibunuh di bumi Palestin itu Dajjal oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa bin Maryam yang akan turun nanti. Ini cerita yang panjang yang sedang berlaku di dalam dunia kita pada hari ini. Bersihkan hati. Saya nak sebut demikian. Tuan-tuan faham ke tak faham, buat-buat faham lah. Nampak termenung panjang je saya sebut. Yang ketiga, siapa yang nak dapat syurga Allah, tolong jaga ibadah dia dengan Allah. Betulkan kembali ibadah. Ibadah apa yang kena jaga? Salat. Sembahyang. Kena jaga. Jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Tak berjaya orang tinggalkan salat. Tak berjaya. Tak pernah berjaya orang yang hidup yang dia tinggalkan salat. Ceritalah rumah besar sebesar mana pun. Ceritalah perniagaan dia. Perniagaan apa pun. Bagi tahulah pada kita gedungan emas yang dimiliki olehnya. Tapi kalau dia tak salat, dia tidak dianggap berjaya. Berjaya hidup ni, bila kamu boleh jaga salat. Siapa yang pernah tinggal salat? Qadar. Kerana salat ni di antara keutamaan utama. Waktu mana kita meninggal dunia nanti. Bila kita meninggal dunia nanti, salat ni awalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah. Sembahyang, soalan yang pertama akan ditanya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Salat. Yang kedua, baca Quran. Kena boleh baca Quran. Saya sebut awal-awal tadi, jangan ada penduduk kampung ni yang tak boleh baca Quran. AJK Masjid Umum, pada setiap hari Jumaat, sebut, siapa lagi tak boleh baca Quran? Penduduk kampung ni, tolong daftar. Siapa yang dah boleh baca Quran, daftar. Sedarakan mereka. Jadikan mereka adik-beradik. Orang ni, adik-beradik dengan orang ni. Orang ni, adik-beradik dengan orang ni. Untuk mempelajari Al-Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, mari berjumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu betul terang pada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. Saya takut, saya tak boleh baca Quran. Kalau saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. Isteri saya tak boleh. Anak-anak saya tak boleh. Tolong bantu kami. Supaya kami selamat untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul terang je. Bagi tahu elok-elok pada AJK Masjid. AJK Masjid pula jangan jawab. Bertenang, bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, kata AJK. Jangan jawab demikian. Buat malu company je. Jadi AJK sangat, Quran pun tak boleh baca. Pada diri kita. Kena berlumba di kalangan kita untuk baca Al-Quran. Hidupkan masjid ni dengan suasana Al-Quran. Suasana Al-Quran. Biar riuh masjid ni lepas subuh je, semua dengan suasana Al-Quran. Semua berlumba untuk memahami Al-Quran. Majlis ilmu dengan tafsir Al-Quran. Dah habis dah boleh baca Quran, mari belajar tafsir Al-Quran. Banyak lagi ilmu yang kita boleh belajar di kalangan kita. Kemudian dalam masa yang sama dalam ibadah ni juga, tolong banyakkan zikir dan selawat. Zikir dan selawat ya.
Siapa yang nak suruh senang masuk dalam syurga Allah, zikir jangan lepas daripada bibirnya. Zikir je manjang. Ibu ayah, zikir je. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Bibir kita ni jangan banyak lagi bercakap tentang dunia. Banyakkan menyebut tentang akhirat. Bila kita berzikir, Allah kenal kita. Kalau kita nak perkenalkan diri kita kepada Allah, banyakkan berzikir. Allah akan kenal kita. Allah sebut, fazkuruni azkurkum. Banyakkan kamu zikirlah, aku akan kenal kamu. Aku akan sebut nama kamu. Cara Allah, kita kan, kalau orang perkenalkan kita pada tuanku, kita rasa bangga dah. Terima kasih ya, kerana perkenalkan saya pada tuanku. Terima kasih ya, kerana perkenalkan saya pada yang berhormat. Tu pun suka dah. Yang berhormat. Bila orang perkenalkan pada rakyat, ni rakyat yang YB ni, dia akan mengundi YB. Kita pun, terima kasihlah, perkenalkan saya pada rakyat saya. YB pun suka. Ini perkenalkan diri kepada Allah. Macam mana nak perkenalkan diri pada Allah? Zikir. Zikir ni memperkenalkan diri pada Allah. Bibir kita tu biar basah dengan zikir. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Allahumma ja'al lisanan zikran ratban bi zikrik. Allahumma ja'al lisani ratban bi zikrik. Ya Allah, jadikanlah lidah aku ni rasa rutab, rasa manis dalam menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara dalam hidup kita, demikian. Orang yang hidup. Sama juga dengan selawat. Selawat ni, zikir, kenalkan diri kita kepada Allah. Selawat, memperkenalkan diri kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara demikian dalam hidup kita. Apa lagi? Ni, yang keempat, dalam ibadah kita, jangan simpan harta di atas dunia. Jangan jadi penyimpan harta untuk dunia. Jadilah simpanan harta untuk bekalan ke akhirat. Ramai dah orang kita kena. Simpan harta. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar? KLSP Ustaz. KLSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar? Kita sebut. Kalau dah tua untuk apa? Kita simpan untuk hari tua. Dah tua untuk apa? Duit banyak, lutut dah goyang. Nak berjalan pun tak boleh. Duit banyak, nak makan apa lagi? Duit dalam akaun bank ada. Dalam simpanan ada. Tiap-tiap bulan, duit masuk je. Tapi nak makan apa lagi tak boleh dah. Nak makan daging tomahawk, gigi tak ada dah. Nak makan manis-manis, kencing manis dah. Nak makan shell out, kita ada go out. Dalam hidup, makanan apa lagi yang kita nak makan atas dunia ni? Yang kita nak ke mana lagi? Nak rumah sebesar mana lagi? Simpan harta tu. Orang kita kan, simpan, pencen je balik kampung. Buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita tua? Rumah besar. Tapi kita dah tua dah. Nak buat apa? Anak-anak pun tak tinggal dengan kita. Dia buat rumah dia sendiri. Dia nak duduk dengan cara dia sendiri. Manakala kita rumah besar. Rumah besar. Tapi kita dah seorang-seorang. Siap dia rumah besar, beli kereta besar pula. Dah nak masuk rumah besar, tak ada orang, kita seorang-seorang. Kahwin isteri besar pula dia. Dah kahwin isteri besar, masuk seminggu meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru habis iddah, kahwin suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru kita ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok kereta ni macam-macam je kita sebut. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia pek tepi kubur kita, rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Nak sebut nyembazir je dalam hidup. Harta ni cari untuk kita. Panggil anak-anak kita. Panggil keluarga kita. Abah dah umur 60 lebih. Ibu kamu dah umur 60 lebih. Masa mati ni taklah berapa lama dah. Masa pun dah semakin dekat. Sebut elok-elok pada dia. Abah mati, mak kamu mati, haram kamu adik-beradik berkelahi, berebut harta benda. Haram. Siapa yang berebut, Allah laknatlah keluarga dia.
Sebut terus. Kerana bila kamu berebut, abah dan mak kamu dalam kubur sengsara. Sebut pada anak-anak kita. Jangan lagi berebut. Sebelum abah mati, mak kamu mati, kita selesai terus. Ambil bahagian masing-masing. Ambil 10,000, ambil 20,000, ambil bahagian masing-masing. Rumah ni, kereta ni, milik abah dengan mak kamu. Kamu jangan ambil. Abah nak bawa pergi ke hantar ke akhirat Allah. Macam mana cara? Mari ke masjid. Jumpa dengan AJK masjid. Tulis surat elok-elok. Saya mati, rumah tu saya wakaf pada masjid. Tapak rumah tu wakaf untuk masjid. Kereta tu, segala barang dalam rumah tu, semua menjadi milik masjid. Senang pada kita. Masuk je dalam kubur, jumpa balik rumah kita. Cantik lagi daripada apa yang ada. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu jumpa tak berjumpa. Allah, untung aku belum mati sempat wakaf. Ini cara demikian. Kalau tidak, kita masuk dalam kubur, berkelahi anak kita. Selagi mana tak selesai urusan harta pusaka, selagi itulah tak selesai kita ke dalam syurga. Tak lepas kita ke dalam syurga. Tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan berebut harta pusaka arwah ayah, arwah mak, kalau sampai hari ni tak selesai lagi. Di Malaysia kita ni ada lebih kurang 90 bilion harta orang Islam yang tidak diagih-agihkan lagi. Harta tu bertindan-tindan. Tindan-tindan. Kalau kampung baru tu, berapa generasi dah bertindan-tindan generasi tu. Lagi mana bertindan-tindan, selagi itulah akan sengsara mereka yang meninggal dunia. Sengsara. Kalau tuan-tuan nak kesian pada mak ayah, jangan berkelahi adik-beradik. Selesaikan cepat-cepat. Dalam tempoh seminggu je, selesai dah. Tak ada apa-apa dah. Lepas pada kematian seseorang yang berlaku di kalangan kita. Macam mana cara selesaikan waktu mana kita hidup? Jangan kita harap, tak apa, anak saya, dia tu belajar Universiti Al-Azhar. Kalau saya mati, dia akan urus dengan cara yang baik. Jangan. Belajar Azhar ke, belajar ke Madinah ke, belajar mana pun, kalau cerita bab duit ni, terbeliak mata. Terbeliak mata. Jangan letak lagi, selagi mana tak ada iman betul-betul. Kecuali kalau dia ada iman. Ada iman tu dia kesian mak ayah dia yang meninggal dunia. Dia akan berusaha cepat-cepat. Kita nak tahu kita kesian. Mereka tu kesian tak kesian pada kita. Tengok kita lah. Kesian tak kesian pada arwah ayah kita, arwah mak kita. Kalau masih lagi sampai hari ni tak bertegur sapa adik-beradik. Kerana berebut harta pusaka. Kalau ada di kalangan kita ni, sampai hari ni, kita biar je harta pusaka tersebut. Tak selesai-selesai. Memang kita tak kesian. Tunggulah anak kita. Bila kita mati nanti, dia buat macam tu juga pada diri kita. Sama je dia akan lakukan. Ni harta, masalah harta. Kemudian apa lagi yang perlu kita jaga sebelum kematian kita ni? Akhir sekali saya nak sebut ni. Saya minta maaf ni terpanjang dah. Tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Nak sebut yang akhir sekali, tolong jaga akhlak. Akhlak, perangai, tingkah laku. Tolong sambungkan silaturrahim sama-sama kita. Jangan berkelahi. Dengan jiran kita pun jangan berkelahi. Dengan mak ayah kita pun jangan singgung hati mereka. Orang perempuan, jangan bercakap kasar dengan suami kalian. Jangan pernah guris hati suami kita. Jangan pernah menyakitkan perasaan suami kita. Orang perempuan, saya nak pesan betul-betul. Orang lelaki, jangan sekali-kali kalian menyinggung hati mak ayah kalian. Mak mertua, ayah mertua kalian. Mak saudara dan ayah saudara kalian. Jangan. Haram hukum dia sama sekali. Jangan buat demikian. Singgung je hati mak ayah. Tak bau syurganya. Meraung dalam kubur nanti. Jangan kita sakitkan hati dia. Jangan. Bila mak ayah kita semakin tua, kita semakin rebut adik-beradik. Biar nampak. Dengar depan mak kita berebut. Mak duduk rumah saya je. Saya terlampau sayang pada mak. Mak janganlah duduk rumah orang lain. Tunjuk. Abang kita pula jawab. Tak mak. Mak duduk rumah abang dia. Abang yang kena jaga. Sebab abang yang sulung. Berebut. Mak ni pun rasa besar hati. Anak aku semua berebut nak jaga aku. Ni tak saling tolak menolak. Abang lah kena jaga. Jangan. Saya tak tahan nak jaga mak. Saya bukan boleh jaga mak sangat. Dia boleh sebut demikian.
mak ni kecil hati. Kenapa tak boleh jaga mak? Kenapa tak boleh jaga ayah? Dia sebut, saya tak boleh lah. Kenapa? Isteri saya tak benarkan. Isteri dia sebut pada dia, mak engkau datang rumah aku, engkau jaga sendiri mak engkau. Engkau kena tanggung sendiri. Isteri dia bagi warning pada dia. Engkau nak jaga sangat mak engkau, kau kahwin je dengan mak engkau. Dia sebut. Tak payah kahwin dengan aku. Dia sebut. Ni orang perempuan dunia akhir zaman yang bercakap demikian. Saya tengok ni. Saya tengok WhatsApp. Saya dengar suara-suara. Bukan lakonan. Real. Yang berlaku dalam masyarakat kita. Depan-depan mak mertua dia boleh sebut. Dia boleh sebut, engkau jangan sentuh anak aku. Bukan anak engkau. Dia sebut. Dia sebut pada mak mertua dia. Mak mertua dia diam saja. Kecil hati. Mak mertua dia. Apa yang kena? Suami dia yang kena. Jangan demikian ibu-ibu. Ibu-ibu jangan berkasar begitu. Dengan mak mertua. Kena ingat, itu syurga bagi suami kita dan syurga untuk diri kita. Kalau suami terasa hati dengan sikap kita, apakah kita akan masuk dalam syurga Allah? Kita pun tak lepas. Jangan berkasar dengan suami. Jangan berkasar suami. Ibu-ibu, bila ibu-ibu jaga dua perkara saja dalam hidup ibu-ibu. Jaga Allah dan juga jaga Rasul. Jaga Allah dan juga Rasul. Jaga hati suami. Ibu-ibu meninggal dunia, ibu-ibu masuk syurga pintu mana yang ibu-ibu mahu masuk. Allah jadikan demikian. Ketika mana ada seorang ustazah, dia sebut, sebelum saya kahwin, saya sebut dalam kuliah saya, dalam ceramah saya, dua perkara ni je orang perempuan kena jaga, boleh masuk syurga. Lalu saya kahwin. Bila saya kahwin, saya dapati saat mana saya berumah tangga, saya terlalu sukar untuk menjaga hati suami saya. Ayah, nak jaga hati suami. Orang lelaki ni, belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia simpan dalam hati. Ni perangai orang lelaki. Orang perempuan, belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut dekat mulut. Di mana? Bila mulut dekat mulut, masa itulah dia menyakitkan hati suami. Sakit hati suami. Kenapa terdiam semua? Macam kena je semua. Nak sebutnya malam ni bau perasan dia. Lalu orang lelaki simpan. Dia simpan. Penyakit dalam hati dia. Kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit takut bini. Takut dengan isteri dia. Takut sungguh. Bukan takut biasa-biasa. Dalam tak sedar dia sedang mengalami penyakit ini. Penyakit takut bini. Tak ada ubat ni, tak ada ubat. Penyakit ni. Yang menyebabkan penyakit ni berpanjangan. Kena. Ramai di kalangan kita kena. Bahaya. Bukan perkara yang biasa-biasa. Oleh demikian, tolonglah selesaikan masalah ini. Sebelum kita menghadap depan Allah. Kalau kita nak ke syurga Allah, damaikanlah hati sesama kita. Lapangkan dada. Isteri minta maaf. Anak-anak lelaki. Sini, orang lelaki masuk saya sebut. Telefon mak ayah. Mak, marilah rumah saya. Duduklah dengan saya. Biar abang lah yang jaga mak. Biar abang duduk rumah saya, mak. Mak jaga saya semenjak daripada kecil sampai besar. Panggil telefon pada ayah. Ayah, jangan duduk seorang-seorang. Mari duduk rumah saya. Saya akan jaga ayah. Saya akan menjaga sempurna. Hidup ayah jadi sempurna dengan saya. Maknanya kegembiraan pada diri kita demikian. Ini dalam hidup kita. Ini cara dalam Allah. Allah nak ajar sampai peringkat bila kita berumah tangga dengan isteri kita, ayah kita tu, isteri kita ni dah boleh buka aurat, boleh buka kepala dia, bahagian kepala dia tu depan ayah kita. Dia boleh suap makanan ke mulut ayah kita. Nak sebutnya tak batal semayang. Padahal dia bukannya keturunan pun, tapi Allah dia nak suruh jaga keadaan tersebut. Bila dah berumah tangga, kamu jadi keturunan. Allah jadikan demikian. Besarnya nilai pengorbanan yang dilakukan oleh seorang suami untuk menghalalkan yang telah diharamkan sebelum daripada ini, untuk dibuka aurat tadi, dapat dalam keadaan demikian. Orang perempuan ambil kesempatan menjadi isteri. Untuk apa dia? Untuk berlemah lembut dalam rumah tangga. Jangan asyik menyakitkan hati suami. Suami ni bila sakit je hati, terbawa sampai kita mati. Terguris perasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut,
aku tak akan solatkan jenazah kamu, wahai Fatimah. Kalau sekiranya kamu meninggal dunia saat mana suami kamu, Ali karamallahu wajhah, terluka terhadap diri kamu. Rasulullah sendiri sebut tu. Tak nak solatkan jenazah. Kenapa? Kerana nak sebut, walaupun Rasulullah sayang pada Fatimah, tapi Rasulullah sebut pada Fatimah, jangan lukakan hati suami kamu. Kamu lukakan hati suami kamu, nanti menyebabkan Allah tak redha pada kamu. Besar pengorbanan di antara satu sama lain. Kita pun bukan bermaksud orang lelaki boleh lukakan hati isteri, tak. Tapi dalam masa yang sama, orang lelaki kena besar lagi tanggungjawab dia ditunaikan pada isteri dia. Dalam tanggungjawab itu, dia banyak. Termasuklah menjaga perasaan isteri. Jangan sampai peringkat kita saling caci maki di antara suami isteri. Ni boleh hantar ni message ni, WhatsApp ni, suami isteri, babi, dia boleh sebut apa dia, anjing, ular, dia boleh sebut habis jenis binatang dalam WhatsApp ini sendiri. Suami isteri boleh bercakap kasar sekasar demikian. Engkau kat mana? Dia boleh tanya suami dia, engkau kat mana? Kurang ajar betul bahasa yang digunakan. Memang tak patut demikian. Dia sampai bahasa you, I tu pun kasar. Awak, saya tu pun kasar. Rasulullah tukar daripada panggilan awak, saya tu dipanggil dengan kalimah ya Humaira. Wahai Humaira, ada gelaran. Ya zaujati, wahai isteriku. Kalimah yang lemah lembut yang Rasulullah tukar daripada nama kepada yang disebut dengan kemuliaan yang tersendiri di antara satu sama lain. Ni kadang-kadang kita guna bahasa-bahasa, habis nama binatang dalam hutan kita letak. Dalam mesej-mesej dan WhatsApp kita. Malam tidur bersama dengan dia. Orang yang kita binatangkan dia itu, kita tidur bersama dia dengan dia pada malam tersebut. Tak malu ke kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bahasa tu kena baiki di kalangan kita. Kadang-kadang komunikasi itu terlampau kasar yang menyebabkan hati selama kita menjadi keras. Ini jaga PL, jaga perangai dan akhlak. Di antara yang kita kena jaga, hubungan kita dengan anak yatim. Anak yatim tu adik-beradik Rasulullah. Kena kenal pasti berapa ramai anak yatim di kampung. Jangan kita tak kenal anak yatim. Anak yatim kena kenal. Anak yatim. Dan kita kena jaga anak yatim. Kerana anak yatim tu adik-beradik Rasulullah. Kalau kita tak peduli pada anak yatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di akhirat nanti kamu jauh dengan aku. Anak yatim tu adik-beradik Rasulullah. Sebab tu zaman Rasulullah tak ada rumah jagaan anak yatim. Zaman Rasulullah anak yatim semua duduk dengan ibu mereka tersebut. Zaman kita ni ada rumah jagaan anak yatim. Kenapa? Kerana orang tak peduli pada anak yatim. Sebagaimana orang tak peduli pada orang tua, akhirnya pergi rumah jagaan orang tua. Sama juga anak yatim. Bila anak yatim tak dipeduli, ibu dia terpaksa hantar ke rumah jagaan anak yatim. Ini satu perkara yang mengecewakan dalam hidup kita. Jangan jadi demikian. Jaga anak yatim. Rasulullah suruh kita sentiasa ambil berat terhadap anak yatim. Kita ni orang kita disebut, saya bukan tak nak jaga anak yatim Ustaz. Saya ni boleh jaga. Tapi kalau saya jaga 2-3 hari, lepas tu orang mula mengejek. Bukan nak jaga anak yatim tu, nak jaga mak yatim lah tu. Yang akhirnya kita tak peduli lagi pada anak yatim. Yang ni bahaya. Di kalangan kita ni, yang perlu kita ubah keadaan demikian untuk melayakkan kita ke dalam syurga Allah SWT. Saya mohon maaf sekali lagi kerana di atas ketelanjuran bahasa dan panjangnya masa pada malam ini. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah SWT. Kita berdoa sama-sama kita agar kita dapat syurga ini. Usaha dalam hidup kita untuk meraih syurga Allah. Dalam hidup kita, betulkan hati kita. Jangan percaya selain daripada Islam. Hanya Islam saja yang kita yakini dalam hidup. Jangan percaya dengan nasionalis, dia menipu kita. Jangan percaya dengan kapitalis, nasionalis, liberalis, ism yang sedang dibawa ini. Jangan percaya. Semua itu membohongi kita. Dia tipu je kita. Hanya yakin dalam hidup kita dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biar diri kamu mati, kecuali saat mana kamu mati, hanyalah kamu dengan Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan diberkati di sisi Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, kat luar tu ada kitab-kitab yang saya karang.
Kitab-kitab ni termasuk banyaklah kitab, termasuk kitab persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, nak buat apa dia? Amalan apa? Saya cadangkan kalau ada ustaz-ustazah yang datang malam ni buat kuliah di masjid masing-masing, di surau yang kalian berkuliah. Buatlah, mengajarlah. Mudah-mudahan semua orang kita mati masuk dalam syurga Allah. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, saya dah susun dah. Dalam kitab ni macam mana cara bila kita nampak tanda-tanda kematian berlaku pada kita. Ataupun kita tak ada tanda-tanda, tapi kita kena bersiap. Takut kita mati bila-bila masa saja. Benda apa yang perlu kita buat? Saya telah susun dalam kitab ni lah. Termasuk kitab yang kedua saya, yang saya susun ialah macam mana untuk mati menjadikan husnul khatimah. Untuk dapatkan kematian husnul khatimah. Dia mati ni ada dua je, husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Jadi macam mana nak mati dalam keadaan husnul khatimah? Ustazah yang ada pada malam ni, ajarlah dan buat kuliah di masjid masing-masing. Cepat, nipis je kitab ni. Ataupun kita nak pergi ziarah orang sakit, kita bawa kitab-kitab ni. Kita bagi hadiah pada mereka. Jauh lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu. Kita bagi kitab ni. Dia fahamlah maknanya mati dah tu senang cerita. Nak sebut tak tergamak sangat. Jadi kita bagi hadiah-hadiah macam ni boleh menyebabkan kesedaran sesama kita ini sendiri. Mudah-mudahan demikianlah, insya-Allah. Saya karang kitab ni kerana saya sedang siapkan sekolah di Pulau Langkawi, tuan-tuan. Di Kedah ni, saya ada 6 buah sekolah tahfiz di belakang saya. Di Pulau Langkawi tu, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, saya sedang bangunkan ma'had tahfiz. Sekarang ni saya sedang siapkan masjid, 2 tingkat masjid tu. Kecil sikit pada masjid ni lah. Masjid tersebut, tingkat kedua tu saya nak buat ruangan kelas untuk mereka menghafal Quran. Dan tingkat bawah tu untuk ruangan solat. Lebih kurang 400 orang boleh muat dalam ruangan masjid tersebut lah. InsyaAllahnya saya nak suruh dalam bulan Ramadan ni siaplah kubah-kubah. Ada lebih kurang 5 kubah yang saya sedang bangunkan. Nak siapkan kubah je. Satu kubah tu berharga lebih kurang 30,000 ke 40,000 itulah. Dan saya perlukan lebih kurang ada 3-4 lagi kubah yang saya diperlukan dana ini sendiri. Dan pembinaan tu dah hampir dekat dengan 2 juta. Saya bangunkan tapak dia dan sebagainya. Saya cari dana melalui jualan kitab-kitab gini dan beberapa produk-produk yang lain. Dan ada infak-infak sama-sama kita ni. Kalau tuan-tuan sama nak tolong saya nak bangunkan ma'had tahfiz ni, di belakang ataupun di pamphlet sekolah saya ni, di belakang kitab ni pun ada nombor akaun sekolah saya. Kemudian di pamphlet ni pun ada juga. Kalau tuan-tuan tak ada nak beli kitab ni, tuan-tuan ambil je pamphlet sekolah ni. Dan dia ada nombor akaun sekolah saya. Pergi mana-mana bank, berdiri je depan mention bank tu, semayang sunat istikharah dulu sunat kita ni. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Ini mudah-mudahan sampailah pahala-pahala pada arwah ayah kita, arwah mak kita dan sebagainya. Malam ni tuan-tuan, saya minta supaya pegawai sekolah saya datang untuk tunjukkan pada tuan-tuan ada beberapa anak-anak yang tak boleh bayar yuran sekolah. Semenjak daripada bulan 1 lagi. Ada yang tak boleh bayar RM10 je. Ada yang tak boleh bayar RM50 je di kalangan mereka ni. Dan nama-nama mereka ni adalah tuan-tuan boleh dapatkan dalam senarai-senarai ini. Tuan-tuan boleh tengok siapa yang kita nak tolong bagi meramaikan anak kita. Anak-anak kita ni kita nak ramaikan dia dengan cara kita tanggung mereka menghafal Quran. Jadikan mereka ni anak-anak angkat kita. Semakin ramai kita tanggung, semakin banyaklah pahala yang kita dapat daripada bacaan-bacaan Quran yang mereka baca tu. Saya cari anak-anak yatim, orang miskin yang tak mampu ni lah. Jadi tuan-tuan tolonglah support pada mereka untuk mereka terus menghafal Al-Quran Karim ini sendiri. Setakat ni ada dekat dengan lebih kurang 400,000 lebih ringgit yang masih tak terbayar yang disebut dengan yuran ini sendiri. Saya pun tiap-tiap bulan saya perlu dana yang banyak untuk 6 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangunkan ini. Saya buat juga di Kelantan, saya buat juga di Shah Alam, saya buat juga di Kuala Terengganu, saya bangunkan juga di Jerantuk Pahang. 6 buah sekolah tahfiz pelajar-pelajar dan termasuk saya tolong di selatan Thailand, di Jala, di mana bapa mereka, mak mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut. Saya tanggung mereka menghafal Quran. Asalnya 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 850 orang pelajar.
yang sedang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang 40,000, 50,000 sebulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Ini madu ni. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah. Mereka berdoa pada Allah, mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka hantar ke Shah Alam. Saya minta supaya jemaah-jemaah minum air madu. Buat amalan minum air madu. Sebagaimana Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sebut demikian. Ibu-ibu ambil madu ni, kacau dengan air suam, letak ais di dalamnya, kemudian hidang pada keluarga masing-masing. Minum air tersebut. Nikmat Allah sajalah yang tahu. Kelebihan besar air madu ni. Rasulullah kata nikmatnya, rasa nikmat air syurga yang dibawa ke atas dunia ini sendiri. Ini Allah jadikan demikian. Kebetulan dia pula, bau bawah, dia letak di bawah mata kucing. Sarang-sarang tersebut. Bauan dia bauan longan yang menyebabkan kita rasa nikmat. Kita minum air ini sendiri. Allah jadikan demikian. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah. Orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah jawapan dia. Ini madu ni, ibu-ibu bolehlah hidangkan pada keluarga masing-masing. Dan orang kita ni biasa kan. Dia minum air tadi koko dia minum dah. Air lacikang dia minum dah. ABC ni sampai Z dah dia minum. Air ni. Air madu ni tak pernah lagi minum. Cuba buat amalan dalam kekeluargaan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur kalimataka ila yaumiddin. Allahumma in ibadika wa imanika fi Palestin wa fi Suria wa fi Arakan wa fi kulli makan kutilu wa syuridu wa turidu wa ukhriju min diyarihim wa dinihim. Allahumma ahlikil kafara wal munafiqin alladhina yukadzibuna awliya wa yasudduna an-nas an sabilik. Allahumma ahsim adada. Allahumma qtulhum badada. Allahumma la tubqi minhum ahada. Allahu ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya haziman ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.